start recording. Baiklah, Assalamualaikum kita warahmatullahi akan wabarakatuh. Okey, kita nak bina tengok soalan di dalam Microsoft Forms. Okey, mula sekali ialah kita search Microsoft Forms di Google. Okey. Ini yang paling mudah sekali. Okey. Dan kita tekan di sini yang atas sekali ni forms.office.com. Okey. Pastikan anda sign in, dengan menggunakan email MRSM Gemencih. So kita masukkan email Gemencih @gemencih.mrsm.edu.my. Pastikan anda masuk domain ini, domain email maktab ni. Next, masukkan password. Dan seterusnya kita sign in. Okey, seterusnya ini adalah paparan utama Microsoft Forms anda untuk memulakan set soalan kita. Okey, kita tekan button new quiz. Okey, di sini button new quiz ni. Kita tekan dia. Jadi dalam ruangan untitled quiz, kita boleh masukkan tajuk peperiksaan kita. Peperiksaan akhir semester 2. Subjek apa? Subjek matematik. Tingkatan berapa? Tingkatan 3. Okey. Dalam ruangan enter a description, anda boleh masukkan arahan seperti yang tertera dalam muka depan buku soalan. Okey, seperti contoh, saya buat arahan answer all questions. Okey. Seterusnya, untuk memulakan soalan, kita add new. Okey. Jadi ini adalah mode-mode soalan. Okey, mode-mode soalan. Okey, untuk kerana kita buat soalan multiple choice question, so kita pilih choice. Okey, jadi ini ruangan question ni anda boleh type kalau anda boleh type. Dan ataupun kalau ada soalan dalam bentuk Word, anda boleh copy dan paste. Namun jika anda dapat soalan yang berbentuk PDF, saya akan ajar teknik yang mudah untuk insert dalam soalan ni. Kita akan screenshot soalan tersebut dan kita akan insert dalam ruangan ini sebagai bentuk gambar. Okey, contoh saya ada soalan ni. Okey, saya screenshot. Macam mana nak screenshot? Cari search kat sini. Kita search snipping tool. Okey, kita search snipping tool. Kita tekan snipping tool dan pastikan mode kita mode rectangular snip. Okey, dan dia akan kabur sikit. Jangan risau. Kita select soalan tu. Tak termasuk nombor soalan dia. Okey, kita select soalan ni. Okey, kemudian kita save. Okey, jangan lupa untuk save. Save kat mana? Sukati anda. Okey, saya save sebagai question 1. Okey, so save. Okey, seterusnya kembali kepada Microsoft Forms. Okey, kita boleh insert media di sini. Okey, di sini insert media. Kita tekan. Okey, dan kita masukkan tekan ruangan image, klik pautan image dan di pautan upload sebab kita tadi simpan kat dalam kita punya laptop ni, desktop ni. Okey, tekan upload. Okey, saya pergi ke picture dan saya pilih question 1 tadi yang saya save. Jadi open. Okey, tunggu sebentar. Yes, dan soalan kita akan keluar dalam bentuk picture. Okey. Seterusnya anda boleh tekan option ni. Okey. Kita bagi pilihan jawapan A, B. Okey, kemudian kita add option C dan
at option D. Okay. Kemudian kita jangan lupa untuk letak point sebanyak 1. Okay. Dan button multiple answer ni kita membenarkan dia jawab lebih daripada satu jawapan. Okay. Tapi kita tak perlu activatekan multiple answer. Dan jangan lupa untuk activate button required di mana kita wajibkan mereka menjawab semua soalan sebelum submit. Okay. So, habis. Jadi, kita boleh ulang langkah seterusnya untuk soalan-soalan seterusnya. Okay. Kita boleh juga preview di sini. Okay. Kita boleh preview di sini. Okay. Button preview ni. Kita boleh tengok bentuk soalan ni yang kita dah buat tadi. Okay. Dan dia ada button merah means soalan ini soalan yang wajib dijawab. Okay. Kita kembali ke set soalan kita tadi. Okay. Kemudian jangan lupa untuk menetapkan jawapan betul pada soalan anda. Okay. Untuk soalan ini, A adalah jawapan yang betul. Okay. Jadi dalam ruangan A, activate dulu benda ni. Okay. Kita tanda, klikkan button correct answer. Okay. Kita klikkan button correct answer ni. Okay. Dan dia akan tekan correct answer. Dia akan keluar correct answer. Okay. Setelah semua soalan anda siap, anda perlu menetapkan tetapan untuk set soalan ini dengan menekan button 3 titik. Okay, dengan menekan button 3 titik ini. Okay. Kemudian kita tekan button setting. Okay, option for quiz. Ni ialah button kalau kita nak bagi tahu markah sejurus selepas pelajar menjawab. Okay, saya tak nak activate benda ni, saya nak bagi surprise. Okay, kemudian who can fill out this form? Siapa yang boleh isi set soalan kita ni? Kita perlu setkan only people in my organisation can respond. That is why penting kita kena log in dengan menggunakan domain gemenceh.mrsm.edu.my sebab pelajar kita mempunyai domain yang sama. Okay. Dan activate record name dan one respond per person. Pelajar tersebut hanya boleh jawab sekali sahaja. Option for responses, di bawah kotak option for responses, kita boleh activate button accept responses. Kemudian activate button start date di mana kita akan activate start date ni mengikut waktu yang dijadualkan. Okey, waktu subjek kita yang dijadualkan dalam jadual peperiksaan. Okey, sebagai contoh, saya kertas matematik tingkatan 3 akan berlangsung pada 7 Disember. Okey, pada jam 8.30 pagi. Okey, kita pergi ke 8.30 pagi dan kita activate end date, okey, pada hari yang sama. Cuma 8.30, sepatutnya masa habis jam 9.30. Tapi kita dragkan kepada 9.45. Kita dragkan 15 minit lambat untuk masalah teknikal dan sebagainya. Tapi pelajar tetap perlu menjawab dalam masa sejam. Okay. Kemudian kita activate shuffle question ini untuk mengelakkan anak murid kita hubungi rakan dia yang lain. Okay. All question, maknanya kita nak shuffle semua question. Dan customize thank you message, kita boleh bagi message untuk mereka selepas mereka akhiri menjawab soalan. Terima kasih kerana menjawab. Contoh. Okay. Ataupun saya nak buat end of questions. End of questions. Best sikit. Macam soal.
Macam exam betul-betul ya. Okey. Notification, kalau kita nak bagi notifikasi kat pelajar, kita boleh activate send email penerimaan kepada responden. Dan kita yang ini ialah kita nak dapatkan notifikasi kepada kita jika ada yang menjawab. Okey. Tapi saya tak nak aktifkan. Okey. So okey, setelah anda berpuas hati dengan dengan set soalan anda ni, kita tibalah masa untuk kita hantar soalan kita ke UPPM. Okey, anda tak perlu share link ataupun copy link, kita cuma collaborate. Okey, kita cuma collaborate di mana UPPM berhak ataupun UPPM boleh mengakses soalan anda. Okey, bagaimana caranya? Mula-mula kita tekan button share di sini. Okey, tekan button share. Kemudian dia akan kita pergi ke share to collaborate. Okey, kita nak collaborate. Okey, kita tekan button ni. Okey, kita pilih specific people in my organization can view and edit. Okey, specific people in my organization can view and edit. Okey, kita enter a name or email address. Okey, so masukkan email UPPM. Dah keluar dah. Dia dah ada dalam organisation kita @gemence. Dia dah ada dah dekat kita punya organisation. Okay. So maksudnya people added. Kita boleh tengok who can access kat sini. Okay, saya boleh access dan UPPM boleh access. Okay. So kerja anda dah siap. Okay. Baiklah, seterusnya cikgu-cikgu, anda juga boleh lihat pencapaian pelajar yang telah menjawab soalan peperiksaan anda. Okey, tekan pada button respon ini. Okey, jadi kita boleh tengok ada 29 orang pelajar telah menjawab peperiksaan kita. Dan status kita dah close lah. Maknanya tarikh tamat waktu. Okey, jadi kita boleh tengok di sini setiap soalan berapa orang yang betul. Sekaligus kita boleh buat analisis item. Okey, bagi setiap item. Okey. Okey, seterusnya kita boleh tengok review answer di sini. Okey, kita boleh tengok Muhammad Adi Zafran dapat 10/15. Okey, lepas tu dekat button yang ni Rifaikal dapat 10/15 dan seterusnya lah cikgu-cikgu. Okey. Yang ni pula question. Okey, dari question ni kita boleh tengok ikut soalan lah macam tadilah, macam analisis item tu. Contoh 28 orang menjawab betul, maknanya soalan ni baguslah. Begitulah. Okey, seterusnya kita back. Okey. Kita juga boleh open in Excel. Okey, open in Excel di mana dia akan download dalam bentuk Excel semua markah-markah pelajar kita. Okay, kita buka saja. Okey, dan dia akan buka dalam file Excel. Jadi nampak cikgu-cikgu. Okey, kita buat enable editing. Okey. Jadi kita boleh tahu pelajar start pada pukul berapa, dia hantar dalam pukul berapa, email mereka, nama mereka. Okey, nama mereka kita boleh tarik benda ni. Total point. Ini adalah markah dia out of 15 tadi. Ni contoh ni contoh. Okey, dan ini ialah jawapan yang dia pilih. Ini jawapan yang dia jawab. Okey. Tapi saya rasa kita tak perlu sampai situ, kita perlu sampai ini saja. Okey, kita perlu sampai markah saja. Okey. So itu saja untuk tutorial kita pada hari ini. Okey, kalau cikgu ada masalah boleh berjumpa kami, support team anda. Okey, jangan malu, jangan segan, telefon kami untuk bantuan. Terima kasih.